Tunggu sekejap lagi. Okey, rasanya semua orang dah baca tajuk ni dan boleh faham dengan baik. Okey, awalan tahiyah sebagai kita kata muqaddimah, okey. Atau al-isti'dad. Permulaan persediaan fakir fil ijabah anil as'ilah at-taliyah. Cuba fikir jawapan kepada soalan berikut. Awalan bi ayyi lughah nazala al-Quranul Karim. ثم ثانيا ما اللغات التي تكتب بالحرف العربي. ثالثا اذكر بعض الألفاظ العربية في لغتك. رابعا اذكر بعض الألفاظ العربية في لغات أخرى. Okay. Ini antara persoalan yang kita fikir-fikir jawapannya. Okay. Jadi dah kita dah baca ni, memang masing-masing ada jawapan lah, ya tak? Saya? Okey, kita terus pada teks ni. Al-Arabiyah al-Fasihah wa atharuha. Okey, sebelum kita bincang sebuah ringkas tentang tajuk ni. Okey, ma yakun bil qiraah al-faqrah al-ula. Ma yurid an yaqra'. Okey, seorang Ustaz, wakil. Ustaz, saya nak cuba. Yeah. العربية الفصيحة وآثارها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات، وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Okey, syukran Sultan Aina. عفواً أستاذ. Baik, kita sambung lagi dengan faqrah at-taliyah. Okey, seorang volunteer. Saya nak cuba Ustaz. Okey, tafadhali. أعطى القرآن الكريم بعض ألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل، وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. Okey, syukran Husna. ثم الفقرة الأخيرة ما يريد
أن يقرأ. نعم أستاذ. كيف تفضل. ثروة اللغة العربية في اللغة الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواهلية، فأقرضتها كثير من الألفاظ وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي، وأطردت اللغة الأخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية وإسبانية. اوكي شكرا لك أحمد شفيق. اوكي نظر من الأول مرة ثانية. اوكي نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة أي غير متوحدة. اوكي متفرقة ضد متوحدة. اوكي jadi العرب هم يعيشون متفرقين لا تتحد بعضهم بعضا. اوكي مفهوم؟ نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. Okay. Maknanya bahasa Arab telah lahir di semenanjung tanah Arab sebelum qabla maji al-Islam. Okay. Wa kana al-Arab hina izin qabail mutafarriqah. Okay, bangsa Arab masa itu terbahagi kepada kabilah-kabilah yang kata tidak bersatulah. Okay. Wa kanat li ba'dil qabail lahajat khassah biha. Jadi bagi setiap kabilah itu mereka mempunyai yatakallamu fi lahajatin al-makhsusah bihim. Okay. Dialek, ada dialek, okay. Dialek bagi setiap kabilah itu. Jadi antara satu kabilah dengan kabilah kita kata bahasa yang agak berbeza lah. Okay. Macam kita juga tak? Negeri-negeri di Malaysia memang ada bahasa daerah masing-masing. Okay. Wa kanatil ikhtilafat qalilah baina tilkal lahajat. Walaupun mereka guna lahajat ataupun bahasa kabilah masing-masing, tapi al-ikhtilaf qalil jiddan. Okay. Jadi mereka masih lagi boleh faham antara kabilah dengan kabilah, tapi ada sedikit perbezaan lah. Wa kanat lil Arab lughah mushtarakah. Ia al-lughah al-Arabiyyah al-fasihah. Mahma takun baina al-qabail lahajat, walakin hum yattahiduna fi aw yashtarikuna fi lughah al-wahida al-khassa bihim wa hiya tusamma bi al-lughah al-Arabiyyah al-fasihah. Okay. Bahasa yang standard. Okay. Jadi lughah musyarakah maknanya bahasa yang saling dimengerti antara satu kabilah dengan kabilah lain. Itulah bahasa Arab yang baku, al-fasihah. Lughah asy-syi'ri wal khatabah allati kana al-Arab yatahaddatsuna biha. Jadi bahasa fasihah ini tersebar ataupun banyak diguna secara mula dalam syair dan juga pidato. Okay. Jadi bangsa Arab memang mereka semasa berpidato, berkhutbah dan juga semasa bersyair mereka mengguna bahasa Arab yang bakulah. Okay. Pemaja al-Islam wa anzalallahu al-Quranul Karim. Okay, bila datang Islam dan turunnya Al-Quranul Karim bil lughah al-Arabiyyah al-fasihah. Okay, sebagai penyatu antara bahasa-bahasa atau lahjat-lahjat yang sedia ada. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Okey, boleh faham semua peringkat pertama? Ustaz. Boleh Ustaz. Jadi apa poin yang penting dalam peringkat pertama ni?
Al-Quran diturunkan dalam bahasa Fusha. Okey, lagi yang paling penting lagi adalah bahasa Arab tu memang dah sedia wujud ya di semenanjung tanah Arab tu sendiri ya. Dan setiap kabilah itu ada bahasa-bahasa yang khusus untuk mereka. Okey, kemudian datang Islam bersama dengan Al-Quranul Karim dan bawa bahasa Arab yang boleh difahami oleh setiap kabilah. Okey. Baik, yang kedua, a'tal Quranul Karim ba'd al-alfaz al-arabiyyah al-qadimah ma'aniya jadidah. Jadi bila datangnya Al-Quran itu membawa bersamanya dengan lafaz-lafaz yang sama tapi makna yang bukan makna yang asal yang difahami oleh bangsa Arab. Contoh apa? Antaranya contoh Al-Jannah. Ya, Al-Jannah yang banyak disebut dalam Al-Quran. Kalau yang sebelum datangnya Islam ini, ataupun sebelum turunnya Al-Quran, mereka memahami Al-Jannah itu sebagai kebun. Ya, macam Al-Hadiqah, Al-Hadaik. Tapi Al-Jannah dalam pengertian Al-Quran adalah Al-Jannah fil akhirah. Makna yang lain lah, makna baru. Ya. Okey, dan banyak lagi lah perkataan yang memberi makna yang baru. Macam An-Nar pun sama. Ya, kalau An-Nar tu makna difahami sebagai api. Ya, sedangkan dalam maksud Al-Quran adalah neraka. Ya. Waja'a bi asalib jadidah. Dan datang Al-Quran itu datang dengan uslub yang baru. Ya. Bahasa yang tidak boleh ditandingi oleh mereka yang mahir dalam bahasa Arab. Lam ta'rifha al-arabiyyah min qabl. Jadi sebelum ini memang mereka tidak biasa dengan bahasa Al-Quran. Ya. Wa kana al-Quran sababan fi nash'ati ulum al-lughatil arabiyyah. Okey. Daripada Al-Quran lah sebagai rujukan ataupun sumber kepada berkembangnya ilmu bahasa. Kan nahwi was sarfi. Ya, seperti ilmu nahwu, musaraf, wal balaghah, wal ulum al-islamiyah, ka'ilmi tafsir wal hadis, wal fiqh wa ghairiha. Okey. Baik, siapa boleh bincang ni? Pengen terakhir. Kumpulan B. Okey, wakil seorang kumpulan B. Ustaz terjemah ke? Boleh lah ataupun mafhum apa ni? Daripada perenggang ni. Okay. Apa yang saya faham dari perenggan ni, bahasa Arab memberi kesan kepada bangsa Islam yang lain seperti dari Parsi, Urdia, Wasawhiliyah. Lepas tu ada pinjaman bahasa Arab kepada negara lain. Betul ke Ustaz? Bukan bangsa tapi tadi cakap apa? Liana tak? Lughat fi lughat. Atharatil lughatul arabiyyah fi lughat asy-syu'ub al-islamiyah. Bahasa Arab itu telah mempengaruhi, memberi kesan kepada banyak bahasa-bahasa umat Islam. Ini khususnya semasa selepas Islam itu berkembang dan berlaku al-futuhat al-islamiyah. Okey, pembukaan banyak negara baru. Jadi bila tanah air Islam itu meluas, okey. Jadi secara langsung masyarakat yang mendiami negara itu memang mempelajari bahasa Arab. Jadi atharat al-lughatul arabiyyah fi lughat asy-syu'ub al-islamiyah. Dia memberi kesan
Bahasa Arab itu memberi kesan kepada bahasa-bahasa bangsa ataupun penganut Islam lah. Islam ya, Muslimin. Kal Farisiyah, seperti bahasa Farsi di Iran ya. Wal Urdiyah, bahasa Urdu ya di India. Was Sawahiliyah. Tahu tak mana As-Sawahiliyah? Negara-negara di pesisir di pantai sebelah timur benua Afrika ya. Seperti Somalia, Sudan. Jadi mereka pun terkesan ataupun terpengaruh dengan bahasa Arab dalam pertuturan bahasa mereka. Fa'aqradatha kathiran minal alfaz. Jadi bahasa Arab telah meminjamkan. A'arad. Meminjamkan banyak daripada lafaz-lafaz al-Arabiyyah ila lughatihim. Wa kutiba kathir min tilkal lughat bil harfil arabi. Okey. Jadi banyak kan buku-buku, tulisan-tulisan yang ditulis dalam bahasa ini mereka itu dengan huruf Arab. Wa aqradat lughat ukhra ba'd al-alfaz al-arabiyyah. Dan juga bahasa Arab itu sendiri telah meminjamkan bahasa-bahasa lain, banyak bahasa lain sebahagian daripada lafaz-lafaz al-arabiyyah. Mithlu al-ingliziyah wal fransiyah wal isbaniyah. Okey, kalau masih ingat yang tugasan yang saya bagi untuk saya buat tu dalam kumpulan. Okey. Bahasa Perancis. Memang ada sebahagian ataupun banyak juga kalimat-kalimat bahasa Arab itu diguna pakai dalam bahasa Perancis ya. Dan juga bahasa Sepanyol ya. Yang ini lebih kurang 4,000 kalimat ya yang diguna pakai dalam bahasa Sepanyol asalnya adalah bahasa Arab. Ingat tak masing-masing yang buat tajuk ni? Antara kalimat-kalimat yang diguna dalam bahasa Sepanyol tu adalah asalnya bahasa Arab. Kalimat Arab ya. Ingat tak? Siapa boleh bagi contoh? Tak ingat? Kalau yang bahasa Sepanyol tu Spain tu ya. Yang mana-mana yang ada alif lam, al tu memang asalnya bahasa Arab lah, ya tak? Dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Dengar. Ya. Nanti boleh masing-masing saya semak balik dalam yang latihan yang buat tu ataupun tugasan tu tengok ya. Kalau yang buat bahasa Sepanyol, cuba cari semula ya. Apa antara kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Sepanyol ini asalnya memang bahasa Arab. Okey, begitu juga dengan bahasa Perancis, ya. Okey. Jadi nak katanya memang meluas penggunaan bahasa Arab itu dalam bahasa-bahasa yang disebut di atas tu, ya. Kita pun bahasa Melayu memang banyak juga, ya tak? Kembali kepada soalan yang ni, ya. Uzkur ba'd al-alfaz al-arabiyyah fi lughatika. Antaranya kitab, kitabun, masjidun, madrasah yang kita guna, ya. Kursi, apa lagi? Cuba sebut. Kalau ustaz, Ustaz, ya. ustazah kan. Ustazah.
Qalamun qalam, ya. Kalam, ya. Orang guna kalam dulu, ya. Sebut kalam. Pensel, ya. Apa lagi antaranya? Takwim. Ustaz. Ya, Takwim. takwim, Ahli. ahli. Banyaklah, dia lebih kurang 6,000, ya. 6,000 kalimat. Okay, dalam bahasa Melayu itu memang asal daripada bahasa Arab. Ya. Okay, jadi boleh faham tajuk kita ni? Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh Ustaz. Baik, kita sambung dengan berikut. Okay, yang ni masing-masing dah jawab, ya tak? Ustaz. Ya. Baik, kita terus kepada soalan ni. Da' alamah sahihah atau alamah khati'ah thumma sahih al-khata'ah. Awalan, nasya'atil lugha al-arabiyyah fi jaziratil Arab. Sahih. Sahih. Okey, Sahih. Sahih nazal Ustaz. al-Quran. Okey, sahih. Thaniyan, nazal al-Quran bil lughatil arabiyyah al-fasihah. Sahih. Sahih. Sahih aidan. Okey. Thalithan, al-lughatul arabiyyah al-fasihah lughatul qira'ah wal kitabah. Betul. Kata. Okey, khata'. Pilih khata'. Apa yang betulnya? Kata syair. Syair wal khatab. Ya. Lughatul syi'ri wal kitabah. Wal khatabah. Okey, semula tengok ni. Okey, wa kanatil Arab lil Arab lughah mushtarakah hiya lughatul arabiyyah al-fasih lughah asy-syi'ri wal khatabah. Okey lagi, allati kana al-Arab yatahaddatsuna biha. Okey, yang mana bahasa ini adalah bahasa yang fasihah ini, bangsa Arab mereka bercakap dengannya. Mereka bercakap dengannya. Soalan kita, bahasa Arab fasihah itu bahasa pembacaan dan penulisan. Betul ke salah? Tadi dikata satunya bahasa yang musyarakah lah, yang semua orang boleh faham. Bahasa yang digunakan untuk syair dan juga pidato. Kemudian bahasa yang diucap oleh semua orang Arab. Jadi ayat kita ni bahasa Arab fasihah, bahasa pembacaan dan penulisan. Itu yang maknanya dalam teks tu. Bahasa untuk membaca, maknanya bila menulis lah kita baca. Okey, ni pun sama. Bahasa tulisan. Beza tak? Ya? Tak dengar jawapan. Beza Ustaz. Beza? Jadi maknanya salah lah. Ya tak? Ustaz. Macam tak yakin je. Ustaz. Salah Jadi nak katanya, kalau betulnya as-shawab, al-lughatul arabiyyah al-fasihah
Lughah asy-syi'ri wa al-khatabah. Ya tak? Betul Ustaz. Betul. Ya? Betul. Betul Ustaz. Okey. Ke ada orang kata betul yang ni. Yang ni soal apa ni, kenyataan yang 3 ni memang betul. Bahasa untuk digunakan untuk membaca dan menulis. Kalau yang kata betul-betul lah, ya tak? Memang bagi saya dia sama je, ya tak? Ke macam mana? Kalau saya Ustaz, betul je, tapi kalau ikutkan teks tu salah lah. Salah. Tapi realitinya memang sama lah, ya tak? Ya Ustaz. Tak apalah ya. Ini boleh je berbeza pandangan ya. Melihat kepada alasan masing-masing. Okay? Baik, yang keempat, kan al-Quran sababan fi nasyati ulum al-lughatil arabiyyah. Naam. Sahih. 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 Okay, yang kelima, an-nahwu was-sarfu min al-ulum al-islamiyyah. Sahih. Ta. Kata was-sarfu min al-ulum Ulum lughatul arabiyyah. al-lughatil arabiyyah. Okay. Tadrib al-thani, ajib biikhtisar amma yali. Okey, jawab secara ringkas yang berikut. Mal lughatul musytarakah bainal Arab? Secara ringkas. Lughatu musytarikah baina Arab, lughatu al-Arabiyyah. Jadi yang ringkasnya al-lughatul arabiyyah al-fasihah. Okay? Al-lughah al-arabiyyah al-fasihah. Okey, thaniyan, ma makna qaulullah ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan? نزل القرآن Anzalallahu Qur'anul Karim bilughatil arabiyyatul fasihah. Okey, anzalallahu Qur'anul Karim, Al-Quran bil-lughah al-arabiyyah al-fasihah. Au nuzulul Quran bil-lughatil arabiyyah al-fasihah pun boleh ya. Okey, thalithan, madza adafa al-Quranul Karim ila al-lughatil arabiyyah? Apa yang ditambah oleh Al-Quran Karim ke dalam bahasa Arab? Ni kita lihat teks balik semula. Okey, kat mana ni? Jawapannya lah pada penggal. Yang berapa? Penggang kedua ke Ustaz? Dua Yang Ustaz. ma'ani jadidah. Okey, ma'ani jadidah. Okey, jawapan ringkasnya adalah ma'ani jadidah. Adhafa ni atau lah dalam konteks teks tadi, memberi, menambah. Okey, yang keempat, madza aqradatil lughatul arabiyyah lughat asy-syu'ub al-islamiyah? Apa yang dipinjam oleh bahasa Arab kepada bahasa bangsa-bangsa umat Islam? Dia hampir sama dengan yang kelima ni ya. Yang kelima, madza aqradatil lughatul arabiyyah min al-lughat al-arabiyyah. Kita lihat sekali lagi teks. Okey, cuba lihat soalan tu. Yang pertama, bahasa Arab meminjamkan pada bahasa-bahasa bangsa orang Islam. Satu, yang kelima adalah apa yang dipinjam. Madza aqradatil lughah, apa yang dipinjamkan ataupun apa yang dipinjam oleh bahasa-bahasa Eropah daripada bahasa Arab.
Dipinjam apa? Okey. Biasanya soalan terakhir lah, penenggahan terakhir lah, ya tak? Okey, yang soalan keempat, kat mana jawapannya? كثير من الألفاظ. Kathiran min al-alfaz. Okey, ini nisbah kepada asy'um al-islamiyah. Okey, lughat asy'um al-islamiyah banyak sekali lafaz-lafaz yang diguna pakai. Okey, yang kelima itu adalah bahasa-bahasa Eropah. Di sini tidak sebut al-Arubiyah, tapi kita faham adalah al-Ingliziyah, wal-Fransiyah, wal-Isbaniyah. Itulah negara-negara Eropah. Jadi, apa yang berlaku adalah pinjam, bahasa Arab itu meminjamkan ba'd al-alfaz al-Arabiyah. Okey. Kalau yang apa ni, yang asy'um tadi, kathiran min al-alfaz. Tapi kalau bahasa Eropah, sebahagian, okey, ba'd al-alfaz al-Arabiyah. Okey, jelas tu semua? Jelas, Ustaz. Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, mufradat. Tadrib awal, sil bainal kalimah wa ta'rif al-munasib. Senang je. Asy-syi'ru. Apa ni, go through je dulu. Ya'rifuha, kemudian ilmun tu'raf bil ibadat, yatakallamuha ba'du ahli bilad, an-nahwu was-sarf wal balaghah, al-kalam al-jamil, asy-syi'ru al-lughah al-arabiyyah al-fasihah, al-fiqhu al-lahjah ulum al-lughah. Okey, yang pertama asy-syi'ru. Kalam jamil. Kalam jamil. Kalam al-jamil. Jamil. Okey, thaniyan al-lughatul arabiyyah al-fasihah. يعرفها يع- جميع أهل يعرفها البلاد. جميع أهل البلاد. Ya'rifuha jami' ahli al-bilad. Ini maknanya kata lughah musyarakah lah, ya. Al-fiqhu. Ilmun tu'rafu bil ibadah. Ta'rafu bihi Ilmu tu'raf bi al-ibadat. Al-lahjah. يتكلمها بعض أهل البلاد. Okey. Thumma ulum al-lughah. صارة والبلاغة. Balaghah. Okey. Thaniyan uktub asma arba'ati ulum tahta kulli unwan. Tulis 4 nama-nama ilmu, okey, di bawah setiap tajuk. Awalan ulum al-lughatul arabiyyah. Apa ilmu-ilmu yang cabang daripada ilmu bahasa Arab ni? Sebut tadi ya. صرف An-nahwu, صرف بلاغة as-sarfu, al-balaghah. Apa lagi? Mantik masuk ke Ustaz? Mantik. Mantik tu ada ya, bukan bahasa ya. Ilmu al-arud, al-arud. Okey, ain ra wa dad. علم معاني. Ma'ani. وفية Ma'ani tu masuk yang balaghah ya tak? Betul. Bayan. Balaghah yang tiga ya tak? Termasuk juga at-tarjamah ya. Penterjemahan termasuk dalam bidang bahasa Arab. Okey, kemudian al-ulum al-islamiyah.
Tafsir, hadis, Tafsir. wafid, Okey, al-hadis. Hadis, kemudian walfiqh, al-fiqh, usuluddin, ya. akidah, Al-aqaid. Sama tadi ya, al-mantiq pun sama ya. Pun boleh letak di sebelah ulum al-islamiyah. Okey. Baik, kita terus pada slide berikut. Ini kita bincang sedikit tentang nahwu. Sem lepas kita pernah bincang je tak tajuk hamzah wasal dengan hamzatul qat'i. Ingat tak? Ke tak pernah? Ya? Pernah. Ada Ustaz. Pernah ya? Jadi kita ulang kaji sikit lah. Hamzata al-wasli wal qat'i. Dua hamzah. Wasal dan hamzatul qat'i. Jadi hamzata, ya. Hamzatun, hamzatani. Kemudian dalam bentuk idhafah, kita hazaf nun musanna, ya. Hamzata tinggal ni. Maksudnya hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Cuma diletak sini kalimah yang musanna. Okey. Kalimah musanna dalam bila dalam kaedah mudhaf, kita hazaf nunnya, ya. Jadi tidak ada nun lah. Baik. Hamzatul qat'i hiya al-hamzatul lati tuntaq fi bad'il kalam wa fi waslihi wa yajib rasmuha daiman. Hamzah qata' ini dia adalah hamzah yang disebut. Okey, disebut dalam permulaan percakapan, ayat. Okey. Wa fi waslihi, semasa ayat itu bersambung. Okey. Dan mesti ditulis hamzahnya. Okay. Mesti ditulis hamzahnya. Sentiasa ditulis hamzah. Maknanya di atas alif itu ataupun di bawahnya ada hamzah. Okay. Biasanya di atas lah. Baik, kita lihat gambar rajah ni. Alif hamzatu waslin. Jadi maksudnya kalau hamzatu di sini definisi adalah hamzatu qat'i. Jadi lawannya adalah hamzatul waslin atau hamzatul wasli. Contoh ijlis. Ijlis. Jadi cara mudahnya kita nak kenal, okey. Kalau yang tertulis lah. Kalau kita nak tulis memang kena ada ilmu, ya tak? Ada pengetahuan. Tapi kalau tertulis macam ni, jadi tidak ada hamzah. Sama ada di atas ataupun di bawah alif ini. Jadi maksudnya dia hamzatu waslin. Okey. Ini fi'il amar bagi yang sulasi yang 3 huruf. Fi'il madinya 3 huruf dari jalasa, yajlisu, ijlis, anta. Jadi kena kata ijlis. Jadi hamzah ini hamzah waslin. Okay. Jadi tidak boleh ditulis hamzah di bawah alif ini. Unzur. Daripada nazara yanzuru, unzur. Kataba yaktubu, uktub. Okay. Istaiqaza yastaiqizu, istaiqiz. Bangkitlah kamu. Istamarra yastamir, istamar. Istamir. Asalnya ada 2 ya. Istamarra, ya. Istamarra. Jadi sabdu ni memang asalnya 2. Istamarra. Istamarra. Istama'a yastami'u, istami'. Jadi kalau yang kata yang berulang ra ni, jadi barisnya kena atas lah. Maksud fi'il amar ya. Dia tidak jadi istamir, tapi istamar. Istamarra, ya. Kemudian yang sebelah ni, kalau dia bersambung, okey, maknanya fi waslihi, okey, fi waslihi, di wajlis, tidak boleh kita kata wa ijlis. Kalau wa ijlis tu seolah-olah dia adalah hamzah qata', sedangkan di sini adalah dia hamzah wasal. Jadi kalau dia bersambung dengan waw, maka tidak ditulis hamzahnya. Maknanya kalau tidak ditulis hamzah, seolah-olah dia tiadalah, jadi wajlis, wanzur, faktub, thumma staiqidh, wastamir, wastami'.
Jadi macam mana kita nak kenal ni? Yang pertama, fi'il amar yang asalnya yang sulasi pada fi'il madhi. Ijlis ialah jalasa. Okey, satu ya, semuanya yang sulasi. Kemudian fi'il yang berapa huruf kita bilang? 1, 2, 3, 4, 5. Ya tak? Pun sama. Kalau fi'il itu yang asalnya fi'il madhi yang 5 huruf, semasa dia fi'il amar, dia akan jadi hamzah wasal. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana 6? Ra ada 2. Istamarra. Istamarra. Jadi tulisnya alif, sin, ta, mim, ra, ra. Istamarra. Istama'a. Yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kalau 3, 5 dan 6, hamzah ini hamzah wasal. Kalau dia bersambung pun, maknanya ada sebelumnya huruf lain, dia tetap kekal dengan hamzah wasal. Tidak diletak hamzah di atas ataupun di bawah alifnya. Okey, kita pindah pada ba, hamzatul qata'in. Ajlis, saya duduk. Anzuru, saya tengok. Aktubu, astaikizu, astamirru, astami'u. Okey. Jadi di sini adalah hamzah qata'. Sebab itu ada hamzahnya. Ini fi'il mudhari' untuk saya. Yang ini fi'il amar. Ya. Contoh, saya masuk kelas dan saya duduk. Adkhulul fasla wa ajlisu. Wa ajlis. Tidak boleh adkhulul fasla wajlis. Wajlisu. Tapi wa ajlisu. Jadi kena sebut hamzahnya dan ditulis hamzah di atas alif. Okey. Wa anzur, dan saya lihat. Fa'aktu, lalu saya tulis. Thumma astaiqiz, kemudian saya bangkit. Wa astamiru, dan saya teruskan. Wa astami'u, dan saya mendengar. Nampak tak perbezaan ni? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Siapa yang masih kurang jelas? Ada tak? Ini fi'il amar. Semua ni fi'il amar, ya. Ini pun fi'il amar. Cuma dia di tengah-tengah, ya. Sebab ada huruf ataupun kalimah yang lain sebelumnya. Macam mana kita nak baca? Kita maknanya seolah tiada hamzah lah, ya. Sebab dia hamzah wasal. Dan di atas ataupun di bawah hamzah itu tidak ada, di bawah alif itu tidak ada hamzah. Tetapi yang di sini contoh semua yang ada ni adalah yang sulah ba ni hamzah qata'i. Ya, sama ada di permulaan ataupun semasa di tengah. Ya. Semasa bersama dengan huruf ataupun kalimah yang lain, maka dia tetap disebut hamzahnya. Sebab apa? Dia hamzatul qat'i. Okey, sekali lagi. Hamzatul qat'i hiyal hamzah allati tuntaq, yang disebut fi bad'il kalam. Macam mana ajlisu, anzuru, aktubu. Wa fi waslihi, wa ajlisu, wa anzuru, fa aktubu. Maknanya di tengah-tengah lah dia bersambung, ya. Kemudian cirinya apa lagi? Wa yajib rasmuha daiman, dan mesti ditulis hamzahnya. Jadi setiap ni kalimah ni memang ada hamzah yang ditulis. Okey. Ni pun sama. Okey. Okey, boleh semua? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ustaz, insyaAllah. Okey, kita terus lagi dengan apa ni? Kaedah nahu an-na'tu awis sifah. Ini sebagai soalan kaji lah, ya. An-na'tu awis sifah at-tabi' alladhi yasif ma qablahu wa yatba'uhu fi i'rabih. Na'at ataupun sifah. Na'at ataupun sifah adalah yang mengikut. Ia yang mengikut, ya. Kata perihal, ya. Mengikut yang apa yang disifatkan yang sebelumnya, maknanya kalimat yang sebelumnya. Diikut dari sudut mana?
mufrad, musanna, jamak, kemudian muzakkar, muannas dan juga dari sudut i'rabnya. Okey. Wa yatba'uhu fi i'rabi. Dan dia mengikut apa yang sebelumnya dari sudut i'rab. Maksudnya kalau yang sebelumnya marfu', dia marfu' lah. Okey. Kalau kita kata yang sebelumnya dia dikenal dengan juga mausuf atau man'ut, mansub. Jadi sifatnya kena mansub aidan. Baik, kita lihat contoh. A'taqidu annaki talibatun jadidatun. Saya yakin kamu ini pelajar baru. A'taqid. Ini tadi yang hamzah qata', ya. A'taqid annaki talibatun jadidatun. Jadi sifatnya adalah jadidatun. Yang ini mausuf. Kalau kita guna pakai nama na'at, ini man'ut. Okay? Man'utun, na'tun. Nah, di sini marfu', talibatun, jadi jadidatun pun sama. Okey, di sini nakirah, di sini pun nakirah. Lagi, di sini adalah mu'annas, jadi sifatnya kena mu'annas. Okey, kenapa dia marfu' talibatun? Apa yang i'rab talibatun? Dia adalah khabar anna, ya tak? Ini isim anna. Ini khabarnya wahwa mausufun. Kata wahwa mausuf, jadi dah sifah. Dia sifatun li talibah. Okey, boleh ikut tak ni? Boleh ya? Boleh Ustaz, insyaAllah. Okey, hal yang kedua, hal darasti al-lughatal arabiyyata. Adakah kamu belajar bahasa Arab? Okey. Jadi yang ini sifah. Yang ini mausuf. Ini na'at, ini man'ut. Jadi kalau kita kata mausufnya mu'annas, jadi al-arabiyyah. Okey, ada tanda taknis. Jadi di sini dia mansub sebab al-lughata sebagai maf'ulun bih. Okey. Hal darastil lughatal arabiyyata. Okey, yang ketiga, limadza tadrusinaha marratan tsaniyatan. Kenapa kamu belajar bahasa Arab itu kali yang kedua? Okey. Jadi pun sama, marratan tsaniyatan. Dia mufrad, mufrad. Muannas, muannas. Okey. Hunaka tadribatun sautiyatun. Jadi di sana ada latihan untuk suara. Jadi hunaka, apa arah hunaka? Hunaka isim? Isim apa? Isyarah. Isyarah. Mabniyun alal fathi. Hunaka ismul isyarah mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ya? Fi mahalli raf'in mubtada. Sebab apa kita guna fi mahal? Sebab isim mabni, ya tak? Asma' minal asma' al-mabniyah adalah ismul isyarah. Macam dhamir ganti nama pun sama, dia adalah isim yang mabni. Macam kata ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Jadi ana itu adalah dhamirun munfasil. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Okay? Pada tempat kedudukannya sebagai mubtada. Talibun khabarlah. Okay? Talibun khabar mubtada marfu' bid-dhamma az-zahirah. Wa huwa mausufun. Dan jadidun sifatun. Sifat bagi khabar itu yang marfu'. Di sini sama. Hunaka isim isyarat. Kemudian dia mabni alal fathi. Okay? Tapi kedudukannya adalah sebagai mubtada. Ya tak? Sebab dimulakan dengannya
ayat itu. Okey, boleh faham? Kita dah ingat? Boleh Ustaz. Ustaz, Kita nak kaji je ya. Mubtada khabar dulu ya. Nak mula belajar ya. Jadi tadribat khabar kepada mubtada wa huwa mausufun. Dan sautiyah tu sifat pada yang khabar ini. Ya. Maknanya kalau kita buang ketak ni, sautiyah tidak ada, jadi sekadar mubtada khabar lah. Ya. Yang ini tidak ada sifat lah. Nak kata di sana ada latihan-latihan. Lengkap dah ayat tu, cuma nak kata latihan apa? Latihan yang berbentuk suara. Jadi sifat kepada latihan tu. Okey, yang kelima, ihfazi juz'an minal Qur'anil Karim. Kat mana yang syahidnya, yang kita yang fokus pada tajuk ni? Ya? Mana yang sifahnya dalam ayat ni? Karim. Karimi. Al-Karimi. Okey, Al-Karimi. Al-Quran ni sebagai mausuf. Okay? Man'ut. Jadi di sini isim ma'rifah alif lam. Ya? Di sini kena ada alif lam. Dia kena sama, dia kena ikut yang sebelumnya. Ya? Dia tidak boleh kita kata maknanya yang ini tidak ada. Kalau tidak ada maknanya dia dalam bentuk idhafah. Okay? Quran Al-Karim, sedangkan dia kata Al-Karim itu sifah yang mulia adalah sifah kepada Al-Quran itu. Dia bukan Quran Karim, maknanya Quranul Karim, tapi Al-Quranul Karim. Ya? Untuk menjelaskan perihal tentang isim yang sebelumnya. Itu maksudnya na'at ataupun sifah. Ihfazi ba'dal ahadith an-nabawiyah. Jadi, sama macam Al-Quran, Al-Ahadith An-Nabawiyah. Kalau kita kata, hafaz oleh kamu satu hadis Nabi. Macam mana ayatnya? Satu je. Ihfazi al-hadis an-nabawi. Okey, Al-Haditha An-Nabawiyah. Ya. Al-Haditha An-Nabawiyah. Di sini dijamak ya, ba'dha. Kemudian mudhaf ilaihi wa huwa mausuf. Kemudian An-Nabawiyati sifahnya. Okay. Jadi kalau kata sesuatu yang ghairu akil itu jamak, maka dia adalah mu'annas. Jadi An-Nabawiyati. Okay. Hadhihi nasihatun mufidatun. Okay. Jadi hadhihi adalah isim syarat. Mabni alal kasri. Hadhihi. Fi mahali raf'in mubtada. Okay. Hadhihi. Mubtada lah. Ini satu nasihat yang berguna. Jadi nasihat adalah khabar kepada hadhihi dan dia dalam masa sama sebagai mausuf ataupun man'ut. Ini sifahnya. Okey. Hadza qitarun sari'un. Ini sebuah kereta api yang sangat laju. Jadi yang ni mausuf, ini sifah. Cuma kalau kita arab lengkapnya, ini mubtada lah. Ya, mubtada, ini khabar, ini sifah bagi khabar. Okey. Wadah? Ustaz, insyaAllah. Senang je tau. Ke payah? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Senang je. Ya tak? Okey, latihan. Da' khattan tahtan na'ti wadbithu bisyakli. Letakkan satu garis di bawah na'at dan kata letakkan barisnya. Letak satu garisan di bawah na'at sifah dan kata letak baris. Kama fil mithal. Satajid al-amal al-munasibah. Jadi sifahnya adalah al-munasib dan barisnya adalah dengan fathah. Okay. Ini memang senanglah sebab berbaris dah. Ya tak? Satajid, kamu akan dapati satu kerja yang sesuai dengan kamu. Jadi yang ini akan jadi maf'ul bih daripada fi'il tajid. Kamu dapati apa? Satu tugas yang sesuai dengan kamu.
Jadi maf'ulun bih wa huwa mausuf wa hadha sifah. Okey, yang kedua. Mana yang kata na'at ataupun sifah? Al-Arabiyah ke Ustaz? Al-Arabiyah. Naam. Al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Barisnya apa? Al-Arabiyyati. Al-Arabiyyati. Okey. Apa maksud ayat ni? Marahilut ta'lim fi katsirin min ad-duwal Arabiyyah arba'un. Peringkat ni marah. Peringkat pembelajaran Okey, Banyak. pada banyak negara-negara Arab mempunyai Empat apa? 4 peringkat. 4 peringkat. Okey. Peringkat apa ni? Rendah, menengah. Okey. Ataupun i'dadi ya. Ibtidai, i'dadi, ibtidai, kemudian sanawi dengan jami'i ya. Peringkat universiti. Okey, yaltahiq at-tullab bil marhalah ats-tsanawiyah. Mana sifahnya? As-Sanawiyah. Ats-tsanawiyati. Okey. Ahsantum. Rabi'an, kanat hadaratul muslimin hadarah azimah. Azimah Ustaz. Azimatan. Okey, yang kelima. Kathiratun. Naam. Kathiratun. Kasiratun. Okey. Dia ikut yang sebelum ya. Cuma kita tanyalah kenapa yang sebelumnya adalah marfu', ikhtilafat. Kenapa? Kenapa baris tak itu ikhtilafat dia marfu'? Limadha? Khabar kepada hunaka. Okey, yang keenam. Ad-dawliyati. Ad-dawliyati. Yata'allam at-talib fi baiti an tariq asy-syabakah ad-dawliyah. Pelajar di rumahnya melalui kaedah internet lah. Okey. Baik, yang ketujuh. Al-Islamiyati. Al-Islamiyati. Okey. 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 Kita sambung sikit lagi. Mulahazah nahwiyah kana wa akhawatuha. Ini pun dah kita belajar ya tak? Pernah belajar? Ya. Dah ya? Kita ambil yang ringkas-ringkas aja yang ni ya. Kalau ikutnya panjang perbahasan tentang kana wa akhawatuha. Kana fi'lu madin naqisin yadkhul 'ala al-jumlah al-ismiyah. Fayarfa' al-mubtada'a wa yusamma ismaha wa yansib al-khabar wa yusamma khabaraha. Min akhawat kana sara laisa wa laisa wa asbaha wa zalla wa ma zala. Jadi kana fi'il madhi yang naqis. Fi'il madhi dia fi'il madhi tapi naqis. Yang kurang. Kurang dari sudut makna lah. Tidak seperti fi'il yang lawannya tam. Ta alif mim. Okey.
Tam maknanya yang lengkap, yang sempurna. Contoh kita kata fi'il jalasa, ya. Jadi dalam fi'il itu ada makna yang khusus, duduk. Okey. Hadara. Apa lagi? Syariba. Qara'a dan sebagainya, semua adalah fi'il yang tam. Tapi berbeza dengan fi'il kana wa akhawatuha, dia adalah fi'il yang nakis. Jadi dia perlu pada satu isim dan khabar untuk melengkapkan makna kana itu. Ya. Jadi kana masuk ke atas jumlah ismiyah. Okay, jumlah ismiyah. Fayarfa al-mubtada. Jadi asalnya jumlah ismiyah itu mubtada dan khabar lah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il dan seterusnya. Ya. Tapi kalau jumlah ismiyah bermula dengan isim. Jadi ringkasnya dia mubtada khabar. Jadi yang pertama itu yang asalnya sebagai mubtada, bila ada kana, dia telah menukar mubtada itu menjadi isimnya. Mubtada itu marfu' dan isim kana juga sama, dia marfu'. Wa yusamma ismaha. Jadi isim yang pertama itu selepas kana namanya isim kana. Ya. Kalau guna sara, isim sara. Kalau dalam ayat itu ada laisa, jadi isim laisa. Asbaha, isim zalla, isim mazala. Semuanya ada 13, ya tak? Kana wa akhawatuha. Kemudian wayansib al-khabara. Dan khabar yang asalnya mubtada khabar itu, kalau isim yang selepas itu namanya khabar kana yang mansub. Asalnya dia adalah marfu' sebab dia mubtada khabar. Bila ada kana, isim pertama akan jadi isim kana yang marfu', kemudian isim yang kedua yang asalnya khabar, dia akan jadi khabar kana yang mansub. Keliru tak cakap tu? Ustaz. What is that? Ya. Sedang-sedang. Separuh-separuh. Ya. Baik, kita lihat terus pada contoh. Kanal arabu qabaila mutafarriqatan. Ya. Kanal arabu qabaila mutafarriqatan. Adalah bangsa Arab itu mereka kabilah-kabilah yang tidak bersatu padu. Okay. Jadi di sini ini fi'il kana, fi'il yang nakis. Maknanya kalau kita kata kana saja, adalah. Jadi ayat tu makna fi'il tidak tertentulah. Berbeza kalau kita kata ulang, raja'a. Ada makna. Ya? Tapi kalau kana makna adalah apa? Jadi dia tidak lengkap. Fi'il itu tidak lengkap, maka dia perlu pada satu isim dan khabar untuk melengkapkan makna kana itu. Jadi al-arabu adalah isim kana yang marfu'. Sebelum masuk ni kana, kata al-arabu qabailu mutafarriqatun. Bangsa Arab adalah kabilah-kabilah yang berpecah belah. Jadi kanal arabu adalah bangsa Arab itu, mereka adalah kabilah-kabilah yang tidak bersatu padu, berpecah belah. Jadi sekarang masuk fi'il yang nakis, yang ini akan jadi isim kana yang marfu'. Okey, satu. Kemudian qabail ini adalah khabar kana yang mansub. Okey, yang ini sebagai sifat saja, ya, sebagai sifat pada qabail. Okey, ada nak tanya tak? Kenapa di sini tidak jadi qabailan? Sedangkan dia isim ma'rifah, isim nakirah. Kalau al-qabail, barulah tidak boleh tanwin, ya tak? Ini qabaila. Di sini tanwin, mutafarriqatan. Di sini tidak tanwin. Ingat tak tentang satu topik ataupun satu perbicaraan tentang
isim yang mamnu' minas sarfi. Pernah terbaca tak? Atau pernah belajar tak dulu-dulu? Al-mamnu' minas sarfi. Isim yang mamnu', isim yang tidak boleh ditanwin. Ada Ustaz atas wazan je Ustaz. Atau wazan. Di sini ikut wazan mafa'il. Mim fa'alif ain lam. Mafa'il. Jadi masa dia marfu', okey, tidak boleh tanwin. Begitu juga dengan semasa dia mansub, tidak boleh letak tanwin. Dan satu lagi, bila dia dalam keadaan jar, okey, dia barisnya kena fathah. Okey? Ganti kepada yang kasrah. Macam kita kata yang bukan wazan, yang apa ni, yang bukan selain benda ni, contoh, okey. Kita ambil isim nama khas yang berakhir dengan alif nun. Macam Uthman. Okey? Ain sa mim alif nun. Uthman. Berakhir dengan alif dan nun. Pun termasuk dalam kategori al-mamnu' minas sarfi. Dia kata ja'a Sulaimanu. Ja'a Sulaimanu. Datang kawan saya seorang namanya Sulaiman. Sulaimanu. Tidak boleh Sulaimanun. Tapi Sulaimanu. Contoh lain ataupun ayat lain, Usa'id Sulaimana. Saya bantu Sulaiman fi kaza wa kaza. Jadi tidak boleh Usa'idu Sulaimanan. Sebab apa tidak boleh? Sebab nama khas itu berakhir dengan alif dan nun. Okey? Sama macam bulan Ramadan. Ramadanu. Dalam Al-Quran, kalau kita perasan ayat Syahrul Ramadana allazi unzila fihi Al-Quran. Ada Syahrul Ramadana. Sebab apa na? Sedangkan dia mudhaf ilaihi. Syahrul mudhaf, Ramadan mudhaf ilaihi. Ya tak? Dalam bentuk idhafah. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tadi saya kata, yang qaba'i tadi ingat tak? Bila dalam keadaan yang majrur, okey, isim yang mamnu' minas sarfi itu majrur, jadi tidak boleh kita nak letak baris bawah, bahkan kena letak baris di atas sebagai ganti kepada yang kasrah. Jadi syahrul mudhaf, Ramadan mudhaf ilaihi. Yang kita belajar keadaannya kalau mudhaf ilaihi dia dalam keadaan majrur. Tapi dalam konteks Ramadan itu tidak boleh letak baris bawah sebab dia mamnu' minas sarfi. Sebab dia nama khas yang berakhir dengan alif dan nun. Jadi kita baca syahrul Ramadana. Okey? Macam payah je. Ya? Payah ke? Kebetulan saya bincang ni sebab ada qabail ni ya. Baik, kita lupakan yang dulu yang mamnu' minas sarfi. Okey, kita teruskan. Ma zalatil ikhtilafatu bainaha qalilatan. Jadi yang ini adalah isim mazalat. Ya. Di muannats ikhtilafat. Jadi kita guna mazalat. Kalau yang muzakkar mazalah, ya. Ini mazalat. Mana khabarnya? Ini isim mazalat. Ini khabarnya qalilatan. Okey. Saratil lughatul al-fasihah lughatan mushtarakatan. Saratil lughatul fasihah lughatan mushtarakatan. Jadi yang ini al-lughah adalah isim sarat. Telah menjadi bahasa fasihah itu bahasa yang kita kata yang saling